Biasanya kita dengar apabila kita bincangkan tentang keuangan, masalah keuangan terutama sekali, mereka akan kata, oh, alangkah indahnya kalau saya dapat gaji lebih sikit, extra sikit, 10%, 20% gaji, ataupun dapat gaji 5K saja sebulan, semua masalah keuangan saya akan selesai. Tapi berdasarkan statistik ataupun data, di mana apabila mereka dapat naik gaji, mereka dah kerja keras, mereka dapat bonus, mereka dapat naik pangkat, dapat naik gaji, tetapi apa yang berlaku yang sebenarnya, bila naik saja income, naik saja gaji, mereka punya expenses juga akan automatically naik tanpa kita sedar. Ini yang kita boleh nampak lah, di mana high income earner, golongan-golongan yang mempunyai pendapatan ataupun gaji yang tinggi, seperti apa? Seperti doktor, pilot dan juga engineer offshore lah. Engineer fresh grade memang menangis lah, tetapi mereka tiga ini kita boleh nampak mereka punya lifestyle adalah jauh berbeza. Macam pilot, mereka guna apa? Mereka guna kereta Mercedes, BMW, kereta konti lah. Mereka punya rumah banglo ataupun rumah bertingkat-tingkat. Jadi kita boleh nampak memang akan ada perbezaan di antara golongan-golongan high income earner ini dan juga golongan kita yang golongan biasa ni lah. Jadi ini menunjukkan lagi besar income korang, naturally korang punya expenses akan juga meningkat dengan korang punya income tadi. Jadi itu semua adalah normal dan saya sangat support mereka. Tetapi untuk saya punya viewer, kalau korang nak jadi kaya, korang kena jadi tak normal lah. Korang jangan ikut diorang tu. Sebab apa? Diorang beli semua tu, diorang still kena hutang. Diorang punya income tu secara logically memang diorang takkan mampu beli cash lah. Unless diorang buat bisnes, tapi depend pada income saja, memang 90% pada mereka memang tidak akan mampu untuk beli cash lah. So diorang pakai loan. So korang tahulah, bila hidup dalam loan ni memang sebenarnya diorang tak kaya lah. Dia gunakan leverage untuk mendapatkan mereka punya materiality tadi. Jadi korang boleh nampak di mana even gaji tinggi pun belum pasti korang akan menjadi kaya. Jadi even korang menang loteri pun, korang menang nombor ekor, korang punya hadiah tu apa? Berjuta guys. Berjuta-juta. Which korang tak boleh bayang berapa banyak sebenarnya. Which is sangat-sangat susah lah untuk korang habiskan. Tetapi berdasarkan statistik dan juga data, kebanyakan mereka yang memenangi loteri ini ataupun bernasib baik ini, dalam masa 5 tahun mereka akan bankrupt semula. Mereka lingkup lah dalam masa 5 tahun saja. So ini menunjukkan apa punca semua benda ini terjadi. Kenapa daripada orang yang biasa-biasa macam kita ini sampailah orang yang kaya, even yang dah loteri winner yang patut mereka dah tak perlu kerja langsung pun, at the end mereka bankrupt adalah kerana mereka tidak mempunyai financial education yang betul. Mereka tidak mempunyai mindset tentang kewangan yang betul. Sebab apa? Benda ini memang tak diajar waktu sekolah. Kita takkan dengar lah cara menjana wang, cara pengurusan wang, cara kira tax, semua kita memang takkan dengar di sekolah. Which is saya faham lah kenapa, sebabnya mereka tidak mau buat itu. Tu saya okey saja, tapi saya tak support lah. Saya faham lah kenapa mereka mengambil approach macam tu. So antara sebab-sebab kenapa mereka tak menceritakan benda ni, kalau semua orang nak jadi bos, siapa nak jadi pekerja kan? Kalau semua orang nak jadi producer, semua orang nak jadi shareholder, siapa nak jadi consumer, siapa nak jadi pekerja? And even dalam mana-mana negara pun, kita sebagai pemerintah memang kita akan cuba menghasilkan cheap labor lah. Sebab apa? Bila cheap labor, kita akan lebih menarik lah di peringkat antarabangsa. Dan juga kalau korang seorang business owner pun, korang employer pun, korang akan lagi suka lah sebenarnya kalau gaji pekerja itu murah. Sebab itulah benda-benda ni tak diajar. Sebab kalau diajar pekerja jadi mahal, so bahaya lah sebenarnya. So kalau korang dah jadi viewer saya, korang kena sedar lah benda ni. Kita support benda tu. Tapi untuk viewer saya tak nak korang tergolong di bahagian sana lah. Kita nak di bahagian yang kaya ini. Jadi benda yang seterusnya yang saya nak korang fahamkan adalah di mana perbezaan di antara asset dan juga liability. Jadi asset ni apa? Asset ni adalah benda yang masukkan duit dalam korang punya poket. Tapi kalau liability pula adalah benda yang dia ambil daripada duit poket korang and then dia bawa lari lah. Itu adalah liability. Asset masuk duit, liability adalah keluar duit. So jadi kita nak comparekan orang normal dan juga orang kaya. So orang normal mereka akan fokuskan di bahagian liability. Liability ini contohnya apa? Liability contohnya adalah seperti rumah. Biasa kita akan fight lah. Kita biasanya akan dengar di mana mereka kata rumah ini adalah asset. Dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Okay. Rumah yang korang duduk adalah liability. Sebab apa? Dia keluar duit. Korang duduk rumah tu ada duit masuk? Tak ada kan? Jadi dia akan jadi tergolong dalam liability. Dia akan jadi asset apabila korang sewakan rumah tu. Duit tu menghasilkan duit. Bila korang sewakan, korang dapat duit tak? Dapat duit kan? Dia akan jadi asset. So biasanya rumah yang korang duduk akan jadi liability. Contoh yang seterusnya apa? Kereta. Unless korang buat bisnes tentang kereta, kereta biasanya akan dikategorikan sebagai liability dan korang tahu harga kereta memang jatuh dengan sangat laju. So duit yang korang duduk bayar bulan-bulan kan, dia akan kurangkan korang punya hutang kan. Tapi korang punya harga kereta tu jatuh lagi
lagi laju sebenarnya daripada korang punya pembayaran bulanan korang tu. Dia kurangkan hutang tapi harga kereta jatuh lagi laju. So memang kita boleh nampak lah kereta adalah liability yang paling-paling sakit dan besar lah sebenarnya lepas rumah. Lepas tu apa lagi korang punya liability contohnya adalah seperti vacation, korang punya clothes dan macam-macam lagi. Sebenarnya sangat banyak lah. So ini adalah cara orang normal punya spending. Mereka akan fokus saja pada bahagian ini. Lepas tu bila mereka dah habis bayar dia punya bayaran bulanan ini, barulah mereka akan beli aset. Baru mereka akan invest. Itu adalah cara orang normal, which is kita kan tak normal, kita nak kaya kan, kita nak create wealth, kita nak jadi kaya raya. So kita kena buat cara yang bukan orang normal buat. Bukan orang normal, diorang punya income, diorang akan beli aset dulu, lepas tu ada baki, baru diorang akan pergi ke liability. Itu cara orang kaya lah. Aset ni apa? Aset macam saya cakap tadi adalah aset yang memberi duit, benda yang masuk balik duit. Contohnya adalah rumah sewa, apa lagi, korang punya stok-stok yang bagi dividen ataupun ASB lah, senang cerita kan. Itu paling senang orang Malaysia nak nampak. Itu adalah korang punya aset dan macam-macam yang lain lah. Jadi orang kaya daripada income diorang akan beli aset dulu, baki tu baru akan pergi ke liability. Tapi kalau orang normal, mereka akan bayar liability tu ada baki. Kalau ada baki lah, baru mereka akan invest. Itu normal. Tapi kita tak nak jadi normal, kita nak jadi kaya. So kalau nak jadi normal, korang buat cara normal. Kalau korang nak jadi kaya, buat cara orang kaya buat. Jadi benda yang korang nampak sekarang ini, liability, asset, sebenarnya di liability ni ada rahsia yang terselindung di sebalik ni. Korang mungkin tak nampak, jadi saya akan cuba tunjukkan di mana korang duk bayar bulan-bulan ni kan. Apa yang berlaku sebenarnya kan? Korang duk bayar kereta sewa rumah ni kan. Memang liability pada korang, tapi liability pada korang, duit yang korang duk bayar semua kereta, vacation ni, duit semua ni akan mengalir dan menjadi income kepada shareholder. Shareholder guys, cuba korang fikir, korang duduk diam ni kan, korang fikir duit yang korang bayar ni pergi ke siapa? Contoh kalau korang bayar apa? Bil telefon U-Mobile kan, duit ini akan mengalir kepada shareholder U-Mobile. Dan korang tahu owner U-Mobile adalah Berjaya Group, Vincent Tan lah. So korang boleh nampak, sebab tu dia jadi billionaire. Dia duduk kat IAI semua, anak-anak dia pun naik private jet. Sebab apa? Duit yang kita duk spend ni akan mengalir kepada shareholder dan jadi orang kaya. So korang dah boleh nampak lah keindahan menjadi shareholder. Bila orang duk bayar-bayar, liability orang lain menjadi aset kepada korang. Korang tak rasa itu macam wow, gempak gila ke? Bagi saya gempak lah. Tapi kalau korang tak rasa gempak, terpulang lah pada korang kan. Jadi sekarang ni kita nak cuba untuk bina sistem kewangan kita yang tersendiri lah. So benda ini saya jadikan sebagai cadangan saja. Sebab apa? Setiap orang mereka punya tanggungjawab kewangan mereka berbeza-beza. Setiap orang lain-lain. Contohnya macam orang bujang, mereka punya kewangan mereka lain. Orang yang dah berkeluarga, mereka punya kewangan lain. So benda ini korang boleh tailor-made mengikut kesesuaian korang. So sebagai untuk orang public, apabila korang dapat gaji kan, ini gaji korang, revenue korang, dia akan mengalir pergi ke 3 tempat ini, 75%, 15% dan juga 10%. So 75% ni apa? 75% ini adalah korang punya keperluan ataupun korang punya needs lah. 75% pada gaji korang akan mengalir pergi kepada korang punya survival lah, untuk kehidupan korang. And then 15% yang seterusnya akan pergi kepada korang punya invest. Maksudnya 15% daripada gaji korang akan pergi kepada pelaburan lah. And then 10% lain ni akan pergi kepada saving. Okay, jadi daripada 3 tempat ini, di manakah korang punya kekayaan bakal muncul? Dia akan muncul di bahagian invest. Di sinilah korang punya wealth akan dibina. Kekayaan korang akan dibina di invest ini. Jadi saving ini hanyalah sebagai korang punya cushion. Di mana apabila benda yang buruk berlaku kepada korang, korang akan tenang guys. Contohnya macam kereta korang rosak ke, korang masuk hospital ke, benda-benda yang tidak terjangka berlaku, di sinilah korang punya saving akan selamatkan korang. Mungkin korang dah bosan dengan saving, tapi saya tahu ramai orang di luar sana tak ada saving ni. Semua emergency fund semua tak ada. So please lah saya minta sangat pada korang, please lah buat emergency saving ni. Sebab apa? Hidup korang serius, tenang gila kalau korang ada emergency saving ini. Selagi korang tak ada, selagi tu korang tak boleh relate, korang tak boleh faham mempunyai ketenangan minda dan jiwa ada duit. Sebab tu orang kaya, kalau diberi pilihan kaya dan miskin kan, mereka tetap akan pilih kaya. Tak kisahlah diorang kata lah duit tak penting lah, duit apa, tapi apabila mereka diberi pilihan kaya atau miskin, mereka akan pilih kaya. Sebab apa? Sebab diorang dah rasa ketenangan minda, ketenangan jiwa mempunyai emergency fund. Tapi at the same time kita nak kaya, so kita tak boleh saving selamanya. Sampai bila kita nak saving kan? Jadi jumlah saving ni kita boleh anggarkan menggunakan 3 ke 12 bulan gaji. So ini saya punya opinion. Kalau korang kerja kerajaan, korang punya kerja itu adalah stabil kan. So 3 bulan saving sudah memadai. Kalau untuk 6 bulan saving adalah untuk orang yang kerja swasta, dan 12 bulan adalah untuk mereka yang bekerja membuat bisnes lah. Sebab apa? Korang tahu bisnes ni memang naik turunnya sangat dahsyat, sangat hebat, sangat kau-kau. And then
apabila korang ada pekerja, walaupun pekerja korang seorang, tapi di sebalik pekerja itu terdapat family. So korang sebenarnya bukan hanya memberi makan kepada satu kepala, tetapi korang bagi makan kepada satu family. So kalau bisnes korang lingkup 5 mulut orang tidak nyai makanan. So sebab tu saya lebih prefer lah untuk bisnes-bisnes mempunyai 12 bulan expenses sebagai diorang punya emergency fund. Tapi benda ni at the end of the day korang punya decision, korang kena decide pada risk tolerance korang. Kalau korang nak kerjakan growth, korang boleh limitkan korang punya saving, korang boleh fokus kepada invest. And then andai kata korang punya target dah sampai, which mean korang punya saving ni dah mencapai korang punya target, contoh 3 bulan 6 bulan, so korang boleh padam lah. Korang janganlah pam lagi dalam saving ni. Ini tak kaya. Korang nak kaya, korang kena bawa 10% saving ini pergi ke invest. So dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 25%. Jadi ada 25%. So lagi cepat lah korang nak cepat kaya. And then lagi banyak income korang naik, korang punya keperluan juga akan automatically meningkat juga. Maknanya sebelum ni korang makan Maggi je, tapi sebabkan korang punya income dah naik, korang dah hustle, korang dah kerja keras, korang punya pool contoh 1,750 akan pergi ke sini kan. Jadi andai kata korang dah naik 2k kan, okay, korang punya keperluan korang dah naik banyak sebenarnya. Dia dah jadi 1,500. So daripada 1,500 ni korang punya kehidupan juga akan okey lah. Tak adalah korang sampai bila-bila teruk sangat kan. Takkanlah korang nak makan Maggi sampai bila-bila kan. So bila korang membuat sistem macam ni, dia macam win-win situation lah. Dia janji ada sistem. Kalau korang tak ada sistem, maknanya korang macam orang normal di luar sana. Korang tanyalah kawan-kawan korang ke, ahli keluarga korang ada ke? Awak nak tanya, awak ada ke sistem kewangan sendiri? Ada tak? Berapa persen awak masa? Tak ada. Biasanya tak ada. Normal tak ada. Pelik kalau ada. So macam saya cakap lah, kalau korang nak jadi normal, korang ikut cara normal, iaitu mereka tak ada bill sistem ni. Tapi kalau korang nak jadi tak normal, nak kaya, so korang kena buat lah sistem kewangan korang sendiri. So at the end of the day, korang kena ubah mindset korang yang korang ni boleh berjaya. Korang boleh keluar daripada matrix. Matrix, kondon matrix. Padahal basically kita semua nak survive je. Kalau ada yang matrix ni just yang betul-betul top level lah. Tapi most of us, kita just nak survive, kita nak cek makan. Itu saja. So guys, cuba korang komen, korang dah pernah ada tak korang punya sistem macam ni? And kalau ada, cuba korang komen berapakah korang punya strategi dan kita share supaya viewer-viewer lain juga bakal mendapat manfaat yang sama dan kita semua berjaya kaya raya. One day kalau korang dah kaya nanti, kita boleh lah invite kan, kita makan sama ke, kita ceritalah kita punya perjalanan semua. One day nanti bila kita dah berjaya nantilah. So hopefully saya doakan kita semua berjaya. Dan apabila saya ceritakan tentang saving ini, korang tak tahu nak park kat mana. Sebagai contoh, saving ini korang kena letakkan di tempat yang selamat. Dia boleh jadi di fixed deposit di bank, ataupun di Versa Cash, ataupun di Touch and Go e-wallet, ataupun di Stashaway Simple. Benda yang tidak menyebabkan kejatuhan kepada harga korang dan dia mempunyai liquidity yang tinggi. Korang boleh invest lah yang saya listkan ini, dan korang boleh cubalah benda-benda yang saya listkan ini. Tetapi untuk invest pula, korang boleh invest di tempat-tempat yang korang yakin selamat dan korang rasa boleh pergi jauh lah. Contohnya apa? ASB, mana-mana unit trust, korang invest di Wahid, Stashaway, ataupun di Momo, di mana korang boleh pilih sendiri stok-stok US yang korang minat. Korang minat Apple, korang minat Google, korang minat Tesla, korang minat McDonald's, Starbucks, korang boleh beli sendiri di Momo. Jadi semua platform-platform ini saya akan letakkan link di bahagian description. Kalau korang minat, korang boleh daftar, dan banyaklah free reward, di mana kalau di Momo saja korang boleh dapat sehingga ke 363 Singapore dollar worth of free reward lah. So kalau korang berminat, korang boleh daftar lah guna link yang saya letakkan di bahagian description. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Korang memang terbaik. Kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.